Cakap kau kuat lah. Ni saya ni semua phone ni. Izzah, Jan. Kalau Izzah cakap dengar apa? Izzah nak cakap. Ni. Salam Ustaz. Abang quiz yang Izzah nak buat apa ni, Bu? Quiz apa? nanti kena bagi. Abang jangan beritahu cik tau. Kita punya ni betul ke? Redha. Redha kan. Betul. Ni lain soalan lain. Kan lain soalan kan saya bangun balik je. Kenapa kalau live ni ada suara-suara macam? Macam live tu suka. Pandai benda tu ni? Kalau pandai benda tu ni? Oh, bukan. Ustaz kan tutup je. Nak buka mini Malaysia tu dekat atas tu tutup. Atas kan tutup? Bawah atas, kat atas sekali. Sekejap. Duduk tau. Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. So, untuk hari Jumaat ni, macam yang korang tahu, hari ni, pagi ni, kita ada dalam segmen Tazkirah MMACP. So, untuk pagi ni, saya serahkan live ni kepada Pak Wan dan juga Ustaz yang kita jemput hari ni. Assalamualaikum, selamat pagi pada penonton Facebook yang sedang bekerja ataupun yang berada di rumah. Selamat pagi, seperti biasa setiap pagi Jumaat jam 8.30 bersama dengan saya Pak Wan dalam segmen Tazkirah MMACP. Baik, sebelum kita teruskan kita punya Tazkirah MMACP hari ini, anda jangan lupa tekan butang share dan bolehlah share ke Facebook anda. Dan hari ini kita akan perbincangkan tajuk tazkirah kita hari ini adalah redha. Okey, bersama-sama saya pagi ni masih lagi ustaz yang sama, Ustaz Muhammad Sofi. Ya, saya. Daripada ni ustaz. Saya lupa pula dia punya ni. Imam daripada Masjid Al-Wahab. Alright, bersama dengan saya Ustaz Muhammad Sofi, penceramah bebas dan Imam Masjid Al-Wahab Duyung Melaka. Alright, selamat pagi Ustaz. Selamat pagi, mate. Okay, saya terlupa pula nak sebut Ustaz. Tak Padahal apa, hari kita jumpa ni. Okey. Tajuk kita untuk pagi ni adalah redha. Bila Ustaz ceritakan ataupun perbincangan kita pagi ni apa yang dimaksudkan dengan redha. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator ataupun lebih dikenali sebagai nama Pak Wan. Pak Wan lah. Okay, jadi hari ini pada hari Jumaat, insyaAllah hari Jumaat yang barakah, Sayyidul Ayyam, bermakna penghulu kepada segala hari. Daripada Isnin sehingga ke hari Ahad, hari Jumaat adalah merupakan penghulu ataupun ketua kepada segala hari yang ada. Jadi hari ini kita masih lagi bersyukur, masih lagi kita dikurniakan nafas, masih lagi Allah memberikan kita izin untuk kita sama-sama mengikuti, sama ada yang ada di dalam rumah Sabah ni ataupun yang mengikuti kita secara live. Jadi yang mana mengikuti kita secara live tu share lah, supaya yang lain pun dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, jadi saya dijemput untuk memberikan sedikit penerangan ataupun tazkirah yang ringkas berkenaan dengan redha.
Okey, orang kita memang dah biasa sangat dengan perkataan redha. Redha ni perkataan Arab yang mana kita tiap-tiap hari guna. Memang dekat dalam kita punya kamus tu ada satu perkataan di mana perkataan redha yang asalnya adalah bahasa Arab. Okey. Sebelum kita nak bincang mengenai perkataan mengenai tajuk kita hari ni, jadi kita terlebih dahulu kita nak kena tahu dulu apa yang dimaksudkan ataupun apa maksud redha. Maksud redha maksudnya adalah maksud yang saya rasa semua orang tahu maksud ni, tapi kita nak bagi terang sikitlah. Maksud redha adalah kita berpuas hati ataupun kita suka atas tiap-tiap sesuatu yang kita hajatkan. Maksudnya ada benda yang kita tak redha, ada benda yang kita redha. Ataupun maksud lain, ada benda yang kita suka, ada benda yang kita puas hati, ada benda yang kita tak suka dan tak puas hati. Itu maksud dari segi bahasa lah. Kalau dari segi istilah pula, ataupun dia punya makna bagi perkataan redha ni, maksud redha dari segi istilah, menerima dengan rasa senang dengan apa yang dikurniakan oleh Allah dari segala sudut sama ada hukum maupun ketentuan dan tidak merungut apabila diberikan, maka itu adalah redha. Okey, kadang-kadang kita cakap di mulut saja redha, tapi belakang balik kan mengungut, oh aku tak suka macam ni. Jadi kalau macam tu masih lagi tidak dikira sebagai redha. Maksud tadi saya cakapkan dari segi dia punya makna ataupun istilah. Redha ni kita terima segala sudut dari segi agama tu, dari segi segala sudut, maknanya dari segi hukum yang telah ditetapkan ataupun kita punya kehidupan seharian kita. Rukun Islam tu dari segi solat 5 waktu, dari segi puasa, dari segi zakat dan juga dari segi kita menunaikan haji. Maknanya itu adalah redha. Okey. Orang kita kadang-kadang kebiasaannya memang dah cukup tahu dengan perkataan redha, tapi masih lagi tak dapat nak bezakan antara redha dan juga izin. Ni dua benda yang berbeza. Berbeza. Tapi kadang-kadang orang anggap benda tu satu istilah. Okey, izin saya buatkan sedikit contoh lah antara izin dan juga redha. Izin ni kadang-kadang orang izin tapi dalam masa yang sama dia tak suka, ataupun dalam masa yang sama dia tidak meredai. Okey, contoh macam kita lah kecil-kecil dulu kita kecil-kecil dulu, kita keluar daripada rumah, tapi dalam masa yang sama mak bapak kita tak bagi, ataupun mak bapak kita tak suka. Kalau dia tak suka itu bermaksud dia tak redha, tapi dia izin. Kau nak keluar sangat, keluarlah. Itu dia suruh keluar, tapi dalam masa yang sama dia tak bagi. Okay. Kita pun budak-budak kecil keluar. Jadi itu kalau contoh tu dia izin tapi dia tidak meredai. Kalau dalam perkataan redha pula, dia izinkan dalam masa yang sama dia juga meredai. Sebagai contoh, kita nak keluar rumah, sebagai seorang isteri lah, saya ambil contoh sebagai seorang isteri, dia nak keluar rumah ataupun dia nak pergi untuk menunaikan kerja dia, ada apa-apa dan sebagainya, dia minta izin suami dan juga keredaan suami. Kalau suami itu redha, maka isteri itu secara tidak langsung mendapat keizinan daripada suami. Okey, insya-Allah. Okey, barang perlu diingatkan, kita tiap-tiap hari solat 5 waktu sehari semalam. Kadang-kadang ada yang orang yang puasa sunat Isnin Khamis. Kita tak nafikan amalan tu sangat baik. Orang yang semayang tahajud, semayang duha, perkara-perkara sunat semua dia akan buat, dia akan amalkan. Tapi satu benda yang kita nak kena ingat, bahawa kita masuk syurga apabila di akhirat nanti, kita masuk syurga bukanlah dengan kita punya amalan. Ni kita nak kena ingat. Kadang-kadang orang tahu, tapi bila dah lama-lama, bila kita tak ingatkan, dia akan lupa. Maka kita masuk syurga
bukan dengan kita punya solat tahajud, bukan dengan kita punya selawat, bukan dengan kita punya solat 5 waktu yang kita jaga, bukan dengan kita punya istighfar, bukan dengan apa-apa amalan kita. Bahkan kita masuk syurga dengan keredaan dan juga kerahmatan Allah. Benda pertama yang kita perlukan untuk masuk syurga, untuk kita ketuk pintu syurga adalah dengan keredaan Allah. Tapi kita nak capai keredaan Allah tu, ada dia punya orang kata syarat-syarat dia. Syarat-syarat. Bukan kita duduk saja mati terus dapat redha Allah, tak. Okay, jadi dalam untuk kita mencapai keredaan Allah ni, ada beberapa syarat, ada pelbagai syarat dan juga amalan yang boleh kita lakukan. Okey, saya bagi contoh dia. Saya buatkan sedikit contoh lah. Contoh kita sebagai seorang majikan atau seorang bos. Kita ada pekerja. Kita suruh pekerja kita buat sesuatu kerja. Tapi dia buat kerja tu dengan cara yang kita tak suka. Hujung bulan kita akan bagi gaji, tapi kita bagi gaji tu dalam keadaan yang kita tak suka tengok dia. Berbanding dengan seorang lagi pekerja, kita suruh dia buat kerja dan juga dia buat kerja, dia ikut spek macam mana yang kita nak. Kita suruh dia buat file tebal macam ni ke, lepas tu suruh dia buat apa benda lah, proposal dan sebagainya. Hujung bulan kita bagi dia gaji dengan cara yang kita suka. Macam itulah yang nak dimaksudkan dengan keredaan ni. Kadang-kadang redha ni Allah bagi, tapi dalam keadaan yang tak redha. Sebagai contoh, kita jangan ingat apa benda yang kita dapat itu semua adalah keredaan Allah. Kadang-kadang orang kita beranggapan ataupun berfikiran Allah redha sebab tu Allah bagi aku rezeki. Tidak. Kadang-kadang bila kita minta, Tuhan akan bagi. Tapi sama ada redha ataupun tak, itu adalah lebih penting. Lebih baik kita mendapatkan rezeki yang berkat dan juga rezeki ataupun sesuatu kurniaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, di dalam agama kita ada satu takrir ataupun ikrar yang Nabi menyebutkan dalam satu hadis. Nabi menyebutkan di waktu pagi dan juga di waktu petang, iaitu ikrar ni dia berbunyi begini: radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiyyan wa rasulan. Maksud dia, kami redha Allah Tuhan kami redha Islam agama kami, dan kami redha Nabi dan kami redha Muhammad itu adalah Nabi dan juga Rasul yang diutus Allah. Ini adalah ikrar yang Nabi sebutkan pada pagi dan juga pada petang. Jadi kita melihat kepada ikrar yang Nabi sebutkan ni, yang pertama, kami redha Allah adalah Tuhan kami. Bermaksud kalau kita nak mendapatkan keredaan Allah, yang paling penting sekali kita kena terima, kita kena redha bahawa Allah adalah Tuhan kita. Maksud okey, ada sebahagian agamawan dia membincangkan mengenai ikrar yang Nabi sebutkan ni. Benda yang pertama sekali, Allah redha kepada orang Islam. Sebab orang Islam sahaja yang menerima Allah sebagai Tuhan. Betul. Jadi dalam konteks yang lain, apabila orang itu bukan Islam, maka Allah tidak redha kepadanya. Itu konteks yang lain lah. Okey. Yang kedua, mengenai ikrar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil islami dina, dan kami redha Islam agama kami. Bermaksud selepas kita redha kepada Allah adalah Tuhan, dan yang keduanya kita kena redha bahawa Islam adalah agama untuk kita ikut, agama untuk kita anuti. Maksudnya pun sama juga macam yang pertama tadi. Kalau dalam konteks yang lain, kalau seseorang tu dia beragama selain daripada agama Islam, maka keredaan itu dia tidak akan dapat capai. Dan yang ketiga, wabi Muhammad wa nabiyyan wa rasulan, dan kami redha
Muhammad adalah Nabi dan juga Rasul yang diutuskan. Jadi kalau yang ketiga ni tak ada, kalau kita tak percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan juga Rasul yang diutuskan kepada kita, maka keredaan Allah itu tidak akan dicapai kepada kita. Okey, saya nak balik cerita yang tadi, yang kita masuk syurga dengan keredaan Allah tu. Okey. Ada satu dalam satu riwayat, apabila orang dah masuk syurga, maksudnya kalau seseorang itu dah dimasukkan dalam syurga, alhamdulillah, di dalam syurga ni dia punya kenikmatan sangat, kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak explain. Dan kalau kita bayangkan pun, syurga ni dia beyond kita punya imagination. Maknanya apa yang kita bayangkan, benda yang paling indah dekat dalam dunia ni, syurga lebih jauh indah, jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Okey, jadi apa yang kita bayang dia lebih lagi lah. Dia lebih lagi. Kalau kita bayangkan kereta yang paling mahal dekat dalam dunia ni, Lamborghini ke Bugatti ke apa semua, syurga dia lebih hebat, dia lebih dan ada daripada hadis mengatakan di dalam syurga ni kita punya kenderaan adalah kuda yang terbang. Maksudnya kereta ni semua kita tak pakai. Kita naik kuda terbang atas kuda tu. Okey, jadi kita nak balik pada cerita tadi. Apabila dah masuk syurga, maka kita dah merasai segala macam kenikmatan, dan nikmat dalam syurga ni, setiap apa yang kita dapat, dia akan sentiasa bertambah. Okey, macam mana? Saya bagi contoh macam ni. Contohlah kita makan dekat dalam syurga, kita makan sekali rasa sedap. Bila kita makan kali yang kedua, dia akan rasa lagi sedap daripada kali yang pertama. Dan begitulah sampai bila-bila kita makan. Berganda. Dan juga kalau dekat atas dunia ni, kita bila kita makan, bila kita kenyang, kita dah tak rasa kita dah tak rasa nikmat dah. Betul. Dia yang rasa sedap ni bila kita lapar je. Bila rasa lapar ni, nasi yang kicap pun sedap. Bila dah kenyang, bagilah apa benda yang paling sedap pun dah tak nak. Tapi dekat dalam syurga, bila kita makan, setiap kali kita makan akan bertambah nikmat, akan rasa sedap, akan bertambah dia punya kesedapan tu. Okey, jadi saya dengan cerita ni sekejap. Boleh. Okay. Jadi di dalam syurga ni dia punya nikmat, wallahu alam, saya pun tak pernah masuk lagi. Dan insya-Allah kita semua akan masuk dalam syurga, insya-Allah, doa-doalah. Okey. Dan nikmat yang paling besar dalam syurga adalah apabila Allah memberikan keredaan kepada kita. Maka tidak ada nikmat yang paling besar melainkan keredaan Allah dalam syurga. Masuk syurga tu Allah dah redha dah. Lepas tu bila kita dah dapat semua segala macam kita punya rasa yang sedap, kita punya kenikmatan, tapi Allah akan cakap, okey, hari ini aku akan memberikan nikmat yang lagi besar daripada nikmat yang kau telah rasa dalam syurga ni. Maka orang dalam syurga tu pun akan bertanya, apakah dia akan bertanya, dia akan pelik, ada lagi ke nikmat yang lagi besar daripada apa yang kita dah rasa ni? Ini pun dah sangat cukup, dah syukur dah dapat. Maka Allah pun cakap, nikmat yang paling besar adalah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, boleh kita teruskan? Boleh, teruskan. Okey, insya-Allah. Okey. Nah, di dalam sebuah kitab yang sangat tebal, saya pernah baca, dan juga saya pernah mengikuti kitab ni serba sedikit. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah, yang pertama sekali, dia mesti ada sifat redha. Redha terhadap ketentuan Allah, terhadap apa sekali yang Allah telah tentukan kepada dia, sama ada baik ataupun buruk, maka dia perlu redha. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey, jadi kita kata Al-Fudail bin Iyad, dia ni seorang tokoh, seorang agamawan, seorang ulama yang sangat hebat dalam bidang hadis. Okey, dia ada pernah dia pernah menukilkan satu kata ataupun sesuatu nasihat lah. Dan dia punya nasihat dia bunyi macam ni: redha lebih afdal berbanding zuhud di dunia. Ini kerana orang yang redha tidak mengharapkan lebih
daripada apa yang dia ada. Maksudnya kalau orang tu zuhud ni benda yang baik, benda yang susah kita nak dapat. Tapi benda yang lagi elok daripada zuhud itu adalah apabila kita duduk di dalam keadaan redha. Bukan saya nak cakap supaya kita tak zuhud. Tapi kita dalam masa zuhud, dalam masa yang sama diri kita kena redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila bercakap mengenai keredaan ni, orang kita faham apa dia redha. Tapi kadang-kadang ada orang yang dimaksudkan dengan redha ni, apa benda pun dia akan redha. Miskin redha, dia tak makan pun dia redha. Itu bukan satu benda yang ciri-ciri yang Islam nak. Macam mana Islam mahukan. Maksudnya setelah kita usaha dan lepas tu kita bertawakal, dan akhir sekali apa yang kita dapat sama ada baik ataupun buruk daripada apa yang kita usahakan itu, maka kita kena redha. Kadang-kadang ada orang dia nak kahwin. Tapi dia dalam masa yang sama dia tak cari jodoh. Orang tanya kenapa? Kita redha je lah. Jadi kita memang redha, tapi kita kena cari, kita kena usaha. Betul. Kadang-kadang orang miskin, bukan kita nak cakap orang kita nak mengatakan miskin, tak. Tapi orang miskin, tapi dalam masa dia miskin tu dia tak berusaha untuk tingkatkan dia punya, untuk majukan dia punya hidup. Bila orang tanya kenapa, dia cakap redha. Ini bukan benda yang, ini kalau seseorang tu macam ni, dia dipanggil fahaman Jabariyah. Jabariyah ni maksudnya, dan kita nak senang faham, dianya redha dengan yang tak tentu arah. Semua benda dia nak cakap redha. Orang macam ni senang kita nak obatkan dia. Lompang ni muka dia. Senang. Bila kita lompang, tak redha. Bila kita lompang, kenapa lompang? Kita redha je lah, kita kan lompang. Okey, jadi redha ni daripada awal dan juga sampai sekarang kita cerita kenapa sangat kita tekankan kepada redha dalam hati kita maupun apa sekali lah. Ada dalam satu kitab juga yang saya pernah baca dan saya pernah pelajari kitab ini. Pentingnya sifat redha di dalam hati kita adalah yang pertama sekali supaya kita mendapatkan keselamatan dari godaan iblis dan juga syaitan. Bila kita ada sifat redha, maka Allah akan bantu kita. Allah akan selamatkan kita daripada godaan iblis dan juga godaan syaitan. Daripada fitnah dunia, maksudnya apa benda yang tak baik dekat dalam dunia ni, insya-Allah Allah akan selamatkan apabila ada sifat redha di dalam hati kita, dan juga daripada hasutan nafsu kita. Okey, kadang orang tak faham apa beza antara nafsu dan juga iblis ataupun yang kita panggil syaitan ni. Setan lah kita panggil dah macam setan kan orang cakap. Okey, apa maksud ataupun apa dia punya kita punya faham mengenai nafsu dan juga setan ni. Okey, kalau dari segi dalam satu sudut, nafsu ni apa benda yang kita inginkan, yang kita hajati, yang kita nak. Yang kita nak tu adalah nafsu. Setan ni pula kerja dia plan. Macam mana kita, okey contoh kita nak pergi ke satu tempat yang tak elok. Itu nafsu. Nafsu cakap nak. Okay, kita nak pergi ke tempat sekian-sekian, tempat tu yang tak elok. Maka setan yang akan datang, dia akan bisik ataupun dia akan rancang. Okey, hari ni kau kena ponting kerja, lepas tu pukul 12 kan kena pergi sana sini. Itu merupakan setan. Nafsu tadi dia nak. Nafsu ni kita tak boleh buang. Sebab kalau tak ada nafsu kan kita tak makan pula. Payah pula. Kita tak makan, kita tak kahwin pula kan. Payah juga. Okey, dan pentingnya juga redha adalah untuk meringankan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia ni dia akan ada ujian yang tertentu berdasarkan tahap keimanan. Kalau dia punya iman dia tinggi, maka ujian dia sangat berat. Kalau dia punya iman dia sikit, maka ujian dia sikitlah. Ujian tu ataupun ujian ni dia berdasarkan keimanan seseorang. Sebab tu kita tengok kalau ulama-ulama dia punya ujian dia sangat hebat. Ujian yang paling berat pada orang yang paling berat menerima ujian, golongan yang pertama adalah Nabi.
para nabi dan juga para rasul. Dan yang kedua adalah orang yang dekat dengan nabi ataupun rasul, iaitu para sahabat. Dan yang ketiga yang dekat dengan para sahabat, iaitu yang dekat-dekat dengan dia lah, golongan tabi'in. Okey, jadi kita tengok kadang orang dia punya ujian ni, kita tengok sangat seram. Kadang ada yang diuji dengan kematian isteri. Lepas tu selang beberapa minggu anak pula mati. Selang beberapa minggu anak nombor 2 pula mati. Kalau kita dalam keadaan tu, kita pun memang tak tahulah jadi apa kan. Tak sanggup lah kata kita depressed sangat. Tapi betul. sebabkan dia punya tahap keimanan dia tu tinggi, maka Allah tahu bila Allah uji, Allah tahu bila Allah uji dia boleh bertahan dengan ujian tu. Sebab apa? Sebab dia ada sifat keredaan. Maka dengan sifat, dengan cara ataupun dengan kita redha ni, dapat meringankan ujian dan juga bebanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga akan berikan jalan keluar sekiranya kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Pak Wan, boleh diteruskan? Okey, boleh Ustaz Syurgan. Okey Ustaz, sebelum tu untuk anda yang berada di rumah yang tengah sarapan pagi tu, kalau nak komen bolehlah komen dekat ruangan komen tu untuk bertanyakan soalan yang kemungkinan insya-Allah kalau ada masa kelapangan kita akan tolong untuk menjawablah soalan anda. Ya, insya-Allah. Okey, sebelum tu untuk saya ada buat promosi untuk Melaken. Okey, untuk orang-orang Melaka yang nak datang ke Mini Malaysia ni, kita ada promosi. Untuk dewasa RM8, kanak-kanak RM5. Untuk anda yang belum ada cadangan untuk pergi ke mana-mana, so kita nak pergi ke luar negara pun susah, so anda bolehlah datang ke Mini Malaysia Minat SNI Kuro Melaka ni. Untuk orang-orang Melaka yang berada di Melaka, bolehlah datang ke Mini Malaysia dengan kita punya promosi sekarang. Harga dewasa RM8, kanak-kanak RM5. Okey, untuk makluman anda semua, sekarang ni kami berada di dalam rumah, salah satu rumah di Mini Malaysia ni, iaitu Rumah Sabah. So keadaan rumah dia macam ni lah, penuh dengan orang kata bulu-bulu. So ruangan dia memang cantik. So anda kalau nak pergi ke Sabah tu, kita memang tak boleh lah. So bolehlah datang ke sini untuk merasai suasana kampung yang ada dekat Sabah ni. Okey Ustaz, boleh kita teruskan Ustaz? Okey, boleh insya-Allah. Okey, sebelum kita teruskan, saya suka nak ingatkan pada hari Jumaat yang berkah dan juga Sayyidul Ayyam ni, maka banyak-banyakkanlah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam satu hadis Nabi pernah sebutkan, siapa yang selawat padaku, maka amalan tu mesti Allah terima. Ada amalan kita yang Tuhan dia akan tapis dulu. Sama ada ikhlas, sama ada betul-betul ikhlas ataupun tidak, maka dia akan terima. Tapi kalau kita berselawat ni, dia akan direct, dia akan terus sampai, dia tak payah tapis, dia tak payah tengok ikhlas ke tidak. Selawat ni mesti terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, dan juga dalam hadis Nabi tadi, ada satu malaikat yang khusus, yang khas untuk bawa selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita berselawat kepada baginda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, contoh selawatlah. Maka ada satu malaikat yang akan bawa kita punya selawat kepada ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di dalam apa ni nama dia, di dalam Raudhah tu kan. Jadi bila kita selawat, insya-Allah Nabi akan menjawab kita punya salam. Okey. Kita balik kepada kita punya perbincangan mengenai keredaan ataupun redha. Dalam perkataan Arabnya dan juga Melayunya sama. Dulu bahasa Arab, tapi sekarang orang Melayu pun redha ni sesuatu yang sangat dominan, sesuatu yang tidak asing lagi dalam kita punya kehidupan seharian. Okey, ra, dot dan juga alif ni ataupun perkataan redha, saya suka nak ambil dalam satu ayat Al-Quran, dalam satu tebisan ayat di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Fajr. Saya bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey, surah Al-Fajr ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-30. Okey, jadi kita tengok ayat yang ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Okey, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang tenang maksudnya dekat sini, okey, ayat yang ke-27 ni, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang sini maksudnya orang yang telah redha. Maksudnya jiwa ataupun seseorang itu yang telah membawa Islam di dalam kehidupannya, yang telah meninggalkan segala larangan daripada agama, yang telah mengikut telunjuk agama di dalam kehidupan dia. Sini yang dimaksudkan dengan jiwa yang tenang. Okey, kita tengok ayat yang ke-28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tengok ayat ke-28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diradai di sisimu. Okey, senang kita nak faham. Ayat yang ke-28 ni, kembali irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan yang redha dan diredai. Sini dia tekankan perkataan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada perkataan hujung tu mardiyah, maksudnya diredai. Redha dan diredai. Maksudnya bukan sahaja kita punya keredaan yang penting bila kita nak mati. Dan yang paling kita punya redha pun penting, dan yang penting juga keredaan daripada Allah. Kalau kita sahaja redha tapi dalam masa yang sama Tuhan tak meredai pun, kita pun tak ada ni. Tapi kita nak dua-dua pihak saling redha meredai, iaitu kita redha atas kita punya agama, atas kita punya amalan, di atas kita punya kematian, dan juga Allah meredai kita punya amalan ataupun kematian tersebut. Kita tengok pada ayat seterusnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Maksudnya daripada ayat ke-27 tadi, wahai jiwa yang tenang, maksudnya tenang yang telah membawa ajaran-ajaran daripada Nabi Muhammad, ajaran daripada agama. Yang ke-28 tadi, orang yang bawa ajaran daripada Nabi Muhammad tadi ni, maka dia redha dan juga dia diredai daripada Allah. Betul ayat yang ke-29. Masuklah engkau di dalam kumpulan orang-orang yang berbahagia. Bila orang tu dah buat ayat 27-28, maka dia tergolong di dalam golongan orang yang bahagia bila di akhirat kelak. Ni cerita dekat nanti selepas ni. Okay. Dan ayat yang ke-7, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Maksudnya ayat ni dia fokuskan kepada nak masuk syurga ni macam mana. Jadi dia punya tujuan tu pada ayat yang ke-30. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Tapi cara nak masuk syurga tu macam mana? Pada ayat yang ke-29, 28 dan juga ke-27. Maksudnya nak masuk dalam syurga Allah ni, yang pertama redha dan diredai. Maknanya kita redha kepada Allah, kita redha kepada Islam, kita redha atas apa suruhan yang Allah suruh buat, apa yang kita punya Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, yang bersusah payah bawakan Islam ni kepada kita redha benda tu. Dan juga bila kita redha benda tu, kita amalkan apa benda yang Islam suruh, dan insya-Allah Allah akan redha kepada kita. Dan bila kita buat benda tu, kita masuk di dalam golongan ataupun kumpulan orang yang berbahagia. Dan juga bila ada benda tu semua, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Maksudnya kunci syurga ni adalah redha. Dan nak redha tu kita kena dengan amal. Kalau setakat kita punya redha je siang malam pun tak guna. Pun kalau tak ada amal pun tak ada juga redha. Kita je redha, kita nak harapkan keredaan Tuhan. Okey, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Kita kat sini ada beberapa soalan. Okay, soalan ni daripada penonton.
Okay. Penonton daripada Encik Salahuddin. Okey. Okey. Soalan dia, apa beza redha, sabar dan pasrah? Okey. Kita sambut soalan daripada yang live tadi ni. Apa beza redha, sabar dan juga pasrah? Okey. Orang yang redha dia mesti ada sifat sabar. Orang yang sabar belum tentu dia ada sifat keredaan. Dan juga pasrah ni dalam kita punya bahasa Melayu. Maksudnya berlepas dan juga berserah. Tu dia punya terjemahan dia lah. Pasrah, berlepas dan juga berserah. Itu pasrah dengan redha ni sama saja. Tinggal tak lagi ada perbezaan lah. tak ada perbezaan. Tinggal lagi dia punya cakap je lain. Pasrah, redha. Pasrah ni dia lebih kepada sifat-sifat yang tak berapa elok lah bila kita terima kan. Kadang bila accident, pasrah je lah kereta tu lah tak boleh pakai. Bila kadang satu yang kita tak nak, yang kita tak jangka, ada pasangan yang mati ke, pasrah je lah dia punya suami. Pasrah je lah ditinggalkan. Pasrah je lah. Okey, maksud tadi yang dia tanya, apa maksud sabar dan juga keredaan. Okey, orang yang redha dia mesti ada sifat sabar. Dia nak sampai ke tahap redha tu, dia mesti sabar dulu. Tapi orang yang sabar belum tentu di dalam hati dia ada sifat redha. Alhamdulillah. Okey, maksud dekat sini saya buatkan contoh. Bila seseorang itu menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ujian tu dapat menghapuskan kita punya dosa yang pertama dan juga dapat menaikkan kita punya darjat. Okey, jadi macam mana kita nak dapat hapuskan dosa dengan ujian ni dan juga menaikkan kita punya pangkat ataupun darjat di sisi Allah? Yang pertama sekali, bila kita menerima ujian, kita mestilah sabar. Jadi benda yang pertama, sabar. Sabar ni bukan dah ujung-ujung ujian tu baru kita nak sabar. Sabar lah kita senang cakap. Bila cakap sabar ni, lidah saya dia macam kekok sikit lah. Kita duduk Melaka. Okey. Orang yang dapat ujian ni, dia mesti kena sabar banyak-banyak. Lepas tu bila kita, kawan-kawan kita ada yang anak dia mati, kita pun tepuk belakang dia, kau kena sabar banyak. Dia tak tahu orang ni apa benda perasaan ni, kau main sabar. Betul-betul. Okey. Jadi yang kita nak kena sabar ni, bukan setelah ujian itu pertengahan ataupun ujian itu berada di penghujung. Yang kita nak kena sabar ni, bila mula je ujian tu, saya bagi contoh, bila kita dapat tahu anak ataupun siapa-siapa yang orang yang sekeliling kita, orang yang kita sayang, berlaku kemalangan, maka daripada situ mulanya kita punya sabar. Dia tak boleh bila berlaku kemalangan, dia tak percaya apa benda ni, lepas tu macam-macam benda yang tak elok dia buat lah. Maknanya mula saja ujian tu kita kena sabar. Kita kena sabar. Lepas tu daripada mula sampailah penghujungnya. Maksudnya kalau contoh kita ditimpa musibah, kita diberhentikan kerja, contohlah wal ya'dzubillah, dalam keadaan sekarang ni kita harap taklah. Contoh kita ditimpa musibah, kita kena berhenti kerja. Jadi itu merupakan musibah ataupun ujian daripada Allah. Kita kena sabar, start daripada bos dia cakap okey, quit ataupun you nama dia? Fired. Saya nak cakap ni tak tahu pandai sangat. Okay, you fired. Maknanya start daripada situ kita nak kena sabar sampailah seterusnya. Maka insya-Allah kita punya darjat akan diangkat dan kita punya dosa akan dihapuskan. Dan juga bila sabar ni telah ada, maka lama kelamaan dia akan dapat satu tahap, iaitu tahap di mana dia dapat keredaan ataupun dia dapat redha dengan dia punya ujian dan juga dugaan yang ditimpakan atas dirinya. Maka saya cakapkan tadi, orang yang sabar belum tentu dia ada redha. Tapi orang yang redha sudah mestinya dia ada sabar. Sebab kita nak dapat ke tahap ataupun ke darjat di mana redha ni adalah dengan cara kita kena bersabar dengan segala ujian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah kita teruskan.
Okey Ustaz, soalan yang kedua. Okey, daripada penonton juga Facebook jugalah. Baik, insya-Allah. Daripada Encik Amin. Tadi pada awal tadi Ustaz ada beritahu perkataan zuhud. So dia nak tanya zuhud tu apa? Okey, zuhud. Okey. Kita sambut soalan daripada penonton kita di Facebook. Okey, yang dimaksudkan dengan zuhud ni, kadang-kadang orang kita faham zuhud ni tak ada tinggal terus dunia. Semata-mata kita nak cari kepada hari akhirat. Sebenarnya zuhud ni dia punya description bagi zuhud ni meletakkan dunia di dalam genggaman dan akhirat di dalam hati. Itu dalam zuhud. Maknanya kalau kita letakkan dunia dalam kita punya tangan, datang bila benda tu datang kita rasa okey, dan bila benda tu pergi pun kita tak sayang. Sebagai contoh, kadang kita ada duit, kita dapat gaji ke, ada duit dapat rezeki terpijakkan dan sebagainya. Bila datang benda tu kita rasa ni pinjaman daripada Allah. Dan juga bila gaji tu habis, kita tak rasa galat, tak rasa sayang. Maka itu dia punya description yang pertama. Jadi zuhud ni bukanlah macam saya cakapkan tadi, kita tinggalkan dunia dan cari kepada akhirat. Zuhud ni kita ambil dunia tapi kita tidak mengejar dengan sebetul-betul, ataupun kita tidak mementingkan dunia semata-mata, dan juga kita tinggalkan kepada akhirat. Zuhud ni dia balance, dan juga orang yang zuhud ni, kita nak masukkan zuhud ni kebiasaannya orang yang ada duit banyak. Orang yang miskin ni dia dah memang zuhud lah. Pasal dia nak beli satu benda tak boleh. Betul. Orang yang kaya ni kebiasaannya dia akan zuhud. Ada dulu saya punya seorang sahabat lah. Kawan saya yang sama belajar dengan saya dulu. Dia alhamdulillah lepas dia belajar, dia memang sangat, dia punya bisnes dia maju lah. Tapi dalam bisnes dia maju tu, dia berkatakan zuhud lah. Maksudnya dia tak menunjukkan harta kekayaan dia, dan dia juga tidak terlampau mengejar dunia. Dia gunakan harta yang dia ada tu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia masukkan zuhud, dia tidak terlampau mencari dunia, ataupun dengan harta yang dia ada tu dia sekadar di dalam dia punya genggaman saja. Maksudnya harta tu dia tak masukkan ke dalam hati. Harta ni bila masuk dalam hati dia jadi berat lah. Tu yang kita sayang kereta. Ada orang dekat taman saya tu hari-hari basuh kereta. Hujan-hujan pun basuh kereta. Oh, ini betul. Sayang. Sebab sayang ni kat kereta. Hujan pun basuh kereta. Wah, betul-betul teruk. Okey, insya-Allah. Jadi saya harap fahamlah dengan apa yang harap dengan apa yang Ustaz dah huraikan ni, Cik Amin tu fahamlah yang insya-Allah. Kalau tak faham nanti boleh ambil telefon saya, nanti boleh tanya boleh. Okey Ustaz, soalan yang seterusnya. Okey, insya-Allah. Apakah ciri orang yang redha dengan ujian yang diberi? Okey. Alhamdulillah, soalan yang sangat menarik. Ciri orang yang redha, kita nak redha ni kita tahu nak kena buat apa. Nak dapatkan tahap redha ni kita nak kena amal dengan amal yang bersungguh-sungguh. Jadi kita nak kena jaga kita punya puasa, kita punya solat, kita punya puasa, kita punya rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Tapi kita nak tahu macam mana kita ni berada di dalam keridhaan Allah. Itu pun penting juga. Okey, jadi ciri-ciri orang ataupun ciri-ciri manusia, golongan yang berada di dalam keridhaan Allah ni, yang pertama, apabila dia dah sampai dekat dalam makam ataupun tahap redha ni, yang pertama sekali, setiap ujian yang datang dia akan sabar dan juga tenang dan juga redha dengan ujian tersebut. Kadang ada orang ujian sikit-sikit ni, duit RM5 hilang dia okey. Tapi bila duit dia 500 hilang, dia dah jadi gila. Dia dah tuara dah. Jadi setiap ujian tu kita kena sabar dan juga tenang dan juga redha, serta husnuzan. Husnuzan ni maksud dia apa? Bersangka baik. Serta dia orang tu dia kena bersangka baik kepada Allah. Jadi apa pun ujian yang datang, kita kena, bila orang tu sabar, tenang, redha dan juga husnuzan kepada Allah, dan juga dia bersangka baik kepada Allah, maka itu adalah ciri yang pertama, orang tu berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua,
bila terima juga ujian, okey ni tadi dia nak tahu orang yang redha ke tak ni, ujian datang. Sebab tu dalam kitab tu dia tuliskan ujian. Okey, yang kedua kita nak tahu kita di dalam tahap redha ataupun tidak. Apabila datangnya ujian, dia tidak, dalam kitab ni tuliskan dia tidak bersangka buruk. Bersangka buruk ni maksudnya dia tak cakap bila dia terima ujian ni bala lah apa, ini hidup dia nak mati lah, tak. Bila terima ujian tu maksudnya dia kena bersangka baik dan tidak bersangka buruk. Dan yang ketiga, saya bagikan ciri-ciri orang yang berada di dalam keredaan. Dan yang ketiga, bila dia berada di dalam keredaan Allah, dia sentiasa beristiqamah dalam melakukan sesuatu ibadat dan sentiasa memperbaiki ibadat yang dilakukan. Bila kita tengok seseorang ataupun diri kita sendiri sentiasa membuat amal secara berterusan. Amal yang dimaksudkan ni adalah amalan-amalan sunat. Amalan wajib tu memang kita kena buat. Solat 5 waktu itu memang kita kena buat. Orang yang solat 5 waktu tiap-tiap hari belum tentu di dalam keadaan redha. Tapi amalan yang dimaksudkan adalah amalan sunat. Contohnya saya bagi contoh, tiap-tiap hari orang tu dia secara konsisten, secara beristiqamah dia melakukan solat sunat tahajud. Maka dia insya-Allah berada di dalam keredaan Allah dan sentiasa memperbaiki dia punya amalan yang dia buat tadi, yang secara konsisten tadi ni. Sebagai contoh lah, okey, orang ni dia bagus, tiap-tiap hari, setiap malam dia akan bangun pagi, dia akan bangun pada pukul 2 pagi, pukul 3 pagi ataupun sebelum subuh dia akan bangun, dia akan siap-siap solat tahajud dan kemudian dia akan pergi masjid. Itu bila dia lakukan secara istiqamah, secara konsisten, insya-Allah dia berada di dalam keredaan Allah. Dan juga bila kita nak tahu macam mana lagi berada dalam keredaan Allah, benda yang dikonsisten tadi tu, contoh tadi saya ambil contoh yang pertama tadi, bila dia solat tahajud tiap-tiap hari, maka dia akan memperbaiki. Maksudnya mungkin sebelum ni dia solat tahajud, dia cuma buat yang wajib saja, buat rukun yang wajib saja, iaitu setakat Al-Fatihah, lepas tu dia rukuk, lepas tu dia sujud dan macam itulah lebih kurang. Tapi bila dia memperbaiki, maksudnya dalam solat dia tu tadi, dalam solat tahajud dia tu tadi, dia sentiasa improve dia punya solat dengan dia punya khusyuk, dengan dia punya bacaan. Mungkin pada rakaat yang pertama tu dia baca surah-surah yang panjang supaya dia nak lebih menghayati dia punya solat tu. Maka bila dia sentiasa istiqamah dan juga sentiasa memperbaiki dia punya amalan yang sunat yang dia buat istiqamah tadi tu, maka insya-Allah itu adalah ciri-ciri yang ketiga bahawa dia berada di dalam keredaan dan juga kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Ustaz, soalan yang terakhir. Okey. Soalan terakhir. Bagaimana cara untuk menggapai redha dunia tanpa mengenepikan redha akhirat? Okey. Soalan yang baik. Insya-Allah. Okey. Dia redha ni saya bagikan contoh yang sangat senang lah. Sebagai anak, kita nak capai keredaan Allah adalah dengan cara kita kena dapat dulu redha daripada mak dan juga bapa kita, daripada ibu ayah kita. Selagi kita tak dapat mak ataupun ibu dan juga ayah kita punya keredaan, selagi itulah Allah tidak akan redha. Jadi cara yang paling senang, dapatkan dulu keredaan daripada ibu dan juga ayah, ataupun kita buat apa yang dia orang suka, apa yang dia orang bangga, yang dia orang suka, dan tinggalkan apa yang dia orang tak suka. Selagi mana benda tu dia tak bertentangan dengan dari sudut agama lah. Jangan pula ibu ayah kita suami norak, kita pun tegur agak. Cakap kenapa, sebab nak redha. Itu bukan redha, itu nama dia tak cerdik. Dan juga yang senang, yang benda yang senang untuk kita nak dapatkan keredaan ni dengan cari redha manusia lah. Contoh tadi saya bagi contoh, kita cari redha daripada ibu dan juga ayah kita. Dan yang kedua, yang sangat senang, yang sangat simple, tapi
bukan semua orang boleh buat. Apa tu? Isteri, seorang isteri carilah redha kepada suami. Memang benda ni kita semua tahu. Kita pun biasa banyak kali dengar syurga isteri di bawah telapak kaki suami. Tu dia bagikan dia punya contohlah bidalan dia. Tapi semua orang tahu bila seorang isteri ni dia taat kepada suami, selagi mana suruhan suami itu tidak bertentangan dengan agama, maka apabila suami tersebut redha kepada dia, maka secara total dia akan dapat keredaan daripada Allah. Benda ni sangat senang. Saya sebagai seorang lelaki pun keredaan ni benda bila isteri dia nakkan keredaan suami ni sangat senang lah. Dia layan suami, sediakan apa yang suami nak. Jadi benda tu benda yang simple, tapi dalam masyarakat kita sekarang bukan semua orang boleh buat benda yang sangat simple. Ada orang dia nak cari keredaan, pergi masjid, sedekah sana sini. Tapi benda yang utama untuk dapat keredaan tu daripada ibu dan juga ayah dan juga daripada suami dia tak jaga. Jadi benda yang lain tu pun kita tak tahulah macam mana. Tapi kunci untuk keredaan adalah kalau anak-anak adalah daripada ibu dan juga ayah, kalau seorang isteri adalah daripada suami. Maka benda yang senang bagi saya sangat senang. Tapi semua orang sangat susah untuk nak puaskan hati ataupun untuk nak buat ibu dan juga ayah suka. Bagi seorang perempuan nak buat seorang suami suka. Wal'iyadzubillah, insya-Allah. Okay. InsyaAllah. So dengan penjelasan soalan-soalan yang Ustaz penjelaskan kita tadi, dapatlah kita sama-sama menghayati apa yang dimasukkan dengan redha dan juga orang kata redha, pasrah, apa semua sekali tu lah. Okay. Untuk makluman anda semua, Mini Malaysia ada buat promosi. Promosi untuk Malakan. Untuk dewasa berharga RM8 dan kanak-kanak RM5 sahaja. Sekarang ni untuk anda yang suka orang kata aktiviti-aktiviti lasak, bolehlah datang ke Mini Malaysia Yayasan Al-Quran Melaka. Dan dekat sini kita ada ATV dan kita ada orang kata dia punya landasan yang boleh kita lalui dan orang kata suka ekstrim, orang kata track lah. Boleh datang ke Mini Malaysia Yayasan Al-Quran Melaka untuk orang kata mencuba ATV. Dan dekat Mini Malaysia ni kita ada pool, swimming pool untuk kanak-kanak yang ingin orang kata berenang dekat sini. So kita ada promosikan dengan harga dewasa RM8 dan juga kanak-kanak RM5. Untuk makluman anda, pada petang ni pukul 2.30 kita ada pukul 2.30, lambat lagi, pukul 3 petang. 3 petang kita ada aktiviti riadah bersama dengan Mekjah. Kejap lagi pukul 3 petang kita ada aktiviti yang menarik. So anda jangan lupa saksikan aktiviti riadah bersama dengan Mekjah. Dan besok kita ada juga aktiviti yang menarik juga waktu pagi. Kalau anda yang suka orang kata bersukan apa semua, besok pagi kita ada Zumba. Zumba pukul 8.30 pagi. Dan juga di sebelah petang besoknya kita ada segmen kecantikan dan juga kesihatan. Bolehlah orang kata rajin-rajinlah tengok Facebook tu untuk bersama-sama dengan kami dalam segmen-segmen yang istimewa ni. Untuk anda di luar sana, di rumah, kita ada soalan untuk anda. Jika anda orang kata berjaya menjawab soalan ni, kita ada istimewa lah yang disediakan untuk anda. Soalan untuk pagi ni, tazkirah pagi ni bersama dengan Pak Wan. Soalan dia, apakah yang dimasukkan redha? Itu soalan dia. Apakah maksud redha? Jika anda dah tahu apa maksud redha tu, bolehlah komen di ruangan komen kami. So kami akan orang kata pilih peserta. Satu pemenang. Peserta pula. Satu pemenang daripada soalan tu, mana yang berjaya, kami akan terus kontak anda untuk memberitahu orang kata pemenang yang telah kami pilih lah. So untuk anda semua,
dengan berakhirnya tazkirah tadi, Ustaz pun dah bercerita dengan kita tentang redha. So harap anda semua dapatlah kita fikir sejenak apa yang dimaksudkan dengan redha. Okay, sebelum kita habiskan tazkirah kita pagi ni, bolehlah kita minta Ustaz untuk bacakan doa Ya, boleh, untuk insyaAllah. kita kesejahteraan pagi ni di waktu pagi Jumaat yang indah ini, kita menghayati kesihatan pada semua orang lah. Ya, insyaAllah. Ustaz. Okey, maka tadi kita akhirilah kita punya sesi pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan sedikit doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik murtada wa ala alihi ummatihi al-mujtaba wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit takwil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan, sehingga kita berjumpa lagi tazkirah yang akan datang bersama dengan saya dan juga ustaz yang seterusnya. Assalamualaikum.